Okey Cu, musim cuti sekolah tak lama lagi akan datang ni. Kan? Bulan 2 ni kan akan ada cuti sekolah. Ang rasa mesti ramai mak ayah yang dia dah plan dah nak pergi mana cuti sekolah ni, nak bawa anak-anak, nak keluar daripada rutin harian. So hari ni ang rasa best untuk kita cerita tentang topik travel with kids dengan anak-anak kita. Sebelum tu, selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okey. Okey Cu, okey, yang ini ang rasa topik ni ang sangatlah suka. Ini ang personal sangat suka. Sebab apa nama? Angah memang suka travel. Dan Angah kalau Angah travel pula, Angah bukan nak travel untuk shopping sebenarnya. Nak masuk mall tu Angah rasa sebab setiap tempat mallnya sama je. Tapi apa yang Angah nak tengok bila Angah travel adalah Angah nak tengok culture, Angah nak tengok apa cara hidup, makanan diorang. Lepas tu kadang-kadang bila Angah travel dengan anak-anak, dulu travel bujang lain. Bila travel dengan anak-anak ni, kita nak anak tahu bahawa ada the other side of the world yang diorang tak tahu. So biasanya diorang duduk dalam zone diorang sendiri. Yelah macam kat rumah, family macam ni, sekolah kan. Kiranya pergi balik jalan semua naik kereta. So tak ada pun pergi, kalau kita keluar, kita tak ada kereta kan. So kita akan naik public transport. So waktu tu Angah suka untuk bagi anak explore sebenarnya. Macam dulu kan tu kan, kita pergi Phuket sekali. Phuket sekali time tu dengan anak acunya, dengan mak abah Angah sekali. Lepas tu time tu Angah baru ada seorang lah anak. Waktu tu baru mau 6 bulan. So the first solid food dia ada waktu dah kat Phuket lah kiranya kan. Memanglah haru biru juga sebenarnya. Bukanlah nak kata mudah travel dengan anak-anak ni, sebab kita keluar daripada comfort zone kita. So kita tak tahu apa yang nak di-expect. Dan anak-anak pun bila dia keluar daripada comfort zone, lagi-lagi lah macam adik Angah autism, anak Acu pun ada autism. Bila diorang keluar daripada sesuatu yang di luar kebiasaan diorang easily triggered sebenarnya. Kita pun triggered bila kita tak tahu nak expect. So lagilah budak yang ada autism, lagilah dia mudah. Tapi Alhamdulillah kita berjaya juga sampai balik ke sini. Dan insyaAllah ada juga berangan lagi, tengah kumpul duit untuk pergi pula lagi. Tapi tak tahulah bila dan ke mana, tak tahu lagi. Berangan je lah boleh. Okey Ngah, macam travel ni sebenarnya penting untuk kita sebagai mak-mak, cipta kenangan dengan anak-anak sebenarnya ya. Macam Acu bila Atif diagnose autism tu memang tutup minda lah masa tu, tak nak bawa jalan sana pada peringkat awal lah, masa umur dia 2 tahun 3 tahun tu. Hinggalah satu hari rasa macam tertampar jugalah. Abangnya kata, kita ni tak macam orang lain kan ibu? Macam kawan dia jalan pergi Langkawi, pergi sana, cuti sekolah sini. Kita sebab ada Atif ke? Rasa macam kejamnya aku. Ada terasa macam tu lah kan. Maknanya terlalu fokus pada Atif sampai kita lupa pada anak-anak yang lain ni untuk cipta kenangan. Tapi masa tu ialah belum COVID lagi kan. Jadi itu yang Acu buat keputusan. Susah ke senang je, Acu nak ikut korang pergi Phuket. Dia memang susah. Memang susah. Tapi bersama-sama. Sebenarnya dalam susah tu ada manisnya. So ada benda yang kita boleh ingat balik. Acu dengan adik kan patah kot wheelchair. So kalau nak kata benda tu senang, korang bayang boleh patah wheelchair dia. Punyalah dia nak mengamuk time boleh patah wheelchair. So memang bukan perkara. Reasonnya sebab time tu dia nak makan in-flight meal, tapi dia punya flight, kita orang punya flight tak sampai lagi. So isunya tu je. Dia nak makan dalam flight, tapi flight tak masuk lagi. Flight pun tak sampai lagi. So memang dia mengamuk. Itulah dunia kita. Itulah dunia kita. Tapi macam mana pun alhamdulillah. Tak adalah bad memories ke apa. Itulah manisnya yang kita orang boleh kenang sebenarnya. Betul. Sebab travel dengan kids ni, terutama anak istimewa ni, memang mencabar fizikal dan minda. Acu kan sebelum tu kan, sebelum pergi tu Acu sebenarnya darah Acu naik. Sebabnya masa risau. Memikirkan dia hilang ke macam mana, dia
obses dengan lift, tiba-tiba dia berlari meluru kat lift kat macam mana sampai kat Phuket tu nanti kalau dia terlepas daripada kita macam mana. Jadi beberapa hari sebelum tu darah Acu naik sikit, pergi check dekat klinik, naiklah sikit darahnya kan. Okey, tak boleh yang ni, kamu kena bertenang dan sebagainya. Jadi ambil keputusan masa tu buat apa yang boleh melegakan. Antaranya Acu laminate segala nama balai polis, nombor telefon balai polis, maklumat dia, dan Acu sangkut setiap poket anak-anak. Betul dah, betul. Legalah sikit Lega kan. sikit, at least kita ada Turunlah action. sikit. Kan. Betul. Legalah sikit. Sebabnya nak bawa Atif ni bukan satu benda yang mudah, sebab waktu tu dia sangat obses dengan lift. Jadi kalau dia nampak lift dekat airport tu, semua dia nak cuba, setiap tingkat dia nak naik, dia nak turun kan. Tapi sebabkan masa tu ada yang lagi maharajanya, Maharani. Kita Maharani. Kak Halila, dia anak autism juga. Umur dia sekarang berapa ngah? Berapa? Tolak 25 kan. Jadi waktu tu Atif taklah nampak sangat kan. Sebab ada Maharani yang lagi hebat. Dia travelnya waktu tu. Tapi Acu puas hati. Betul. Puas hati sebab apa? Bila kita travel ni, bonding keluarga makin kuat. Kita bergantung pada antara satu sama lain tu, sangatlah bergantung. Sangatlah bergantung kan. Azra menangis. Menangis. Tak baru mak bapak nak keluar dating, sekejap je tiba-tiba nampak Amjad berlari, Azra nangis. Rupa-rupa sebab Umi dia tak ada. Itu je. Asalnya kami ingat kena sampuk. Kan kena sampuk dah, sebab duduk kat rumah. Jin Thailand. Apa kan kita hala datang. Ingat waktu macam tu kan. Jadi maknanya untuk bawa anak travel ni sebenarnya mak bapak kena juga pergilah. Tak kisahlah, tak payah pergi luar negara pun tak apa. Betul. Cuma keluar je lah daripada kawasan. Betul. Macam tu. Macam Acu dengan anak autism, bila travel Acu tak akan pilih tempat crowded. Betul. Angah pun tak pilih. Acu tak akan pilih tempat crowded. Kami tak akan pergi shopping mall. Sebab Acu mungkin sebab kita tak berminat dengan benda tu. Kita pun tak berminat. Tak berminat sangat. Dan ikut pada anak kan. Bertambah lah. Kita orang punya situasi tak menggalakkan untuk ke sana. Tak pergi untuk shopping mall. Even theme park pun kurang lagi. Acu kurang untuk pergi lah kan. Betul. Kami akan pilih tempat-tempat yang macam nature. Macam tempat-tempat yang alam, pergilah Janda Baik ke, pergi Terengganu ke kan. Cantik kan. Tempat-tempat yang nature macam tu, ataupun tempat-tempat sejuk macam kami pernah pergi Fraser Hill, bawa dia pergi Cameron Highland. Bila cuaca sejuk, emosi tu lebih stabil. Tapi betul lah Angah tengok, kalau dekat overseas dulu kan, anak-anak yang orang putih ni kan, kalau duduk musim sejuk tu, ya Allah baiknya, tak bercik. Senyap je, duduk sini pun senyap. Masuk Disneyland kau, bukannya pergi masuk dekat tempat apa, bukannya tengok museum ke. Yang ni senyap je, baik-baik. Sampai mak mesti kata, baik-baik lah budak-budak ni sebab sejuk agaknya. Kalau korang rasa tu, pergilah bawa tempat anak sejuk kan. Bawa tempat anak sejuk, confirm anak kau dia sejuk, dia beku kan. Betul. Tapi Angah satu lagi kalau macam contoh lah, Angah fikir kan, kalau kita nak bawa anak ni, satu benda lah Cu, kadang-kadang kita terlampau excited tau. Kita nak try sini, kita nak try sini. Angah rasa benda tu kita kena hold sikit. Kena be flexible. Betul. Sebab apa-apa hal pun nak pastikan trip tu happy untuk semua, untuk anak juga kan. So kita kena consider anak mungkin tak suka tempat yang kita pergi tu, dan mungkin anak penat nak tidur. So mak ayah bila nak bawa anak tu, kenalah ada, tak apalah, kita tak payah pergilah kat sini, hold sikit, petang ni rehat sikit ke, barulah dia punya trip tu akan jadi macam happy. Macam tapi Angah kurang lah berminat untuk guna travel agent. Isunya sebab ni lah. Sebab kita tahu keadaan anak kita sendiri kan. Macam penat ke, kalau diorang penat, diorang bad mood. Bila bad mood, nanti dengan kita pun bad mood. Dia tak seronok. Betul. So kalau kita boleh adjust waktu dia, ikut diorang, dan ikutlah juga kalau diorang okey lah, bolehlah bawa kan. Jadi kita sebenarnya kalau nak travel ni, perancangan eloklah rapi. Eloklah kita rapikan betul-betul. Kalau nak travel bulan 6, eloknya bulan ni dah rancang. Betul. Kadang-kadang suka juga tengok grup backpacker dekat Facebook, bawa keluarga pergi sana, pergi sini kan. Acu setakat ni tak mampu lagi lah nak pergi banyak tempat lagi lah, dengan keadaan Atif, dengan keadaan Pak Cik pula cikgu, jadi nak cuti sekolah tu agak susah sikit kan.
Tapi tak apa sebenarnya. Dekat-dekat pun tak apa. Even kadang-kadang kami ni orang Kuantan, duduk kat Kuantan, kami pergi je bercuti kat Kuantan ni. Betul. Luar daripada kotak rumah. Betul, luar je, asal luar. Pergi je Cerating. Ya, pergi Cerating. Tidur bawa anak-anak tidur sekali. Bagi dia orang rasa ada masa me time bersama. Betul. Family time lah. Family time. Sebab Bersama waktu tu, sebab kalau kita ni kat rumah, kita akan ada tendensi untuk buat kerja kat rumah. Ya, masing-masing buat hal. Yang tak pernah habis tu lah. Lepas tu yelah dengan anak mesti masuk dalam bilik diorang kan. Betul. Dalam yelah yang biasa. So tak ada yang something yang diorang excited menunggu. Gitu. Betul. Dan Angah, bila kita bawa anak-anak ni berjalan luas pandangan. Betul. Memang berjalan ni luas pandangan. Macam cakap kata tidak, tak perlu jauh pun, dekat-dekat pun tak apa. Tapi at least kita mencuba masakan baru, makanan baru, makanan tradisional kan. Jadi dengan anak-anak ni dia akan belajar banyak perkara waktu ni. Sebab kita ni kita ni Muslim. Di negara yang Muslim majority. Lepas tu dan kita ni Malay kan? Kita Malay dan di negara yang memang Malay adalah majority. Kan? So kita berada di puak yang untung. Boleh kata macam tu lah. Sebab kita dalam puak yang majority. Cuba once sekali kita pergi keluar di mana tempat kita adalah minority tu. Kita adalah minority tu. So bila kita dalam minority tu, kita boleh nampak tau view daripada golongan minority ni macam mana. Orang pandang pelik ke ataupun susahnya cari makanan halal. Kalau dekat Malaysia semua kita boleh kata halal. Mudah sangatlah cari nak halal kan. Kalau dekat luar susah nak cari halal. So kita boleh reflect tau cuda. Anak-anak pun tahu ni halal ke haram. Macam tu. Ini kita boleh makan ke tak boleh makan. So diorang pun boleh nampak kenapa kita je pakai tudung, kenapa orang lain tak pakai tudung. So kita start boleh cerita pula kat situ. Belajar sambil berjalan ni satu benda yang rasa memang dia akan masuk ke dalam jiwa anak-anak. Experiential learning. Betul. Belajar melalui pengalaman kan. Betul. Ngah macam mana Ngah? Macam baru ni Ngah pergi Jepun tu kan. Dengan Amah yang masih berdukung tu macam mana? Kita tak ada pengalaman begitu. Itu first time Angah travel anak 3. Kan, yelah sebab baru lagi anak 3. Sebab waktu tu Amar baru 8 bulan. Ambil pasport dia pun waktu tu muka dia macam muka baby lagi kan. Apa nama bertiga, Azra 5 tahun, Aira 3 tahun, Amar 8 bulan. Waktu tu kita orang pergi Tokyo. So macam kalau orang kata Tokyo is a safer city. Okay, so kita orang opt for Tokyo. Dan Angah pun pernah pergi Tokyo sebelum ni, tapi tak adalah Tokyo tu sikit je lah Angah pergi tempat lain kan. So tapi boleh lah, try je lah Tokyo. Alhamdulillah, okey je sebenarnya. Okey je sebenarnya. Cumanya kata memang kita kena plan. Okay, kita memang kena plan dulu, kita kena ready anak-anak kan. Lepas tu juga satu lagi Angah rasa crucial untuk pastikan anak ni dia ada makanan dengan ada entertainment dia orang. Macam kalau contohnya budak ni kan diorang suka snacking. So ready lah makanan snacking tu banyak-banyak. Ready je lah snacking apa-apa yang ada. Lepas tu kalau entertainment pula dalam flight ke, kalau macam contohnya kita orang tak perlu yang bawa beria sangat pun, tak adalah kita orang bawa mainan sebag untuk dia, tak pun. Macam diorang ni suka kalau Angah dengan papa dia orang ni, husband, lukis-lukis. So cukuplah ada buku satu dengan pen untuk diorang. So kita orang lukis dengan diorang. So diorang pun lukis sekali. Sebenarnya dia nak interaction tu lah sebenarnya Angah rasa. So diorang tak nak juga mainan tu, dan diorang main sendiri diorang tak nak juga. So nak tak nak kena ada parents involvement juga. Betul. Amar pula sebab Amar menyusu badan lagi. So apa-apa hal senang je lah, susu je lah badan. Yelah. Dan bawa baby pun, bila ada orang kata dia takut nak travel bawa baby kecil, yelah betul lah tu adalah isunya juga kan kalau takut tu. Tapi kalau dari segi priority lane, so kita dapat manfaat tu, kita boleh masuk dulu. So kadang-kadang apa-apa meal ke apa ke diorang dapat dulu untuk yang budak kan. So mudahlah juga dekat kawasan situ. Cumanya sebab Angah pergi Tokyo kan, subway line dia kan memang crowded. Orang tahu dah subway line macam mana. Nak cari lift tak adalah sesusah mana. Tak adalah sesusah mana. So kalau ada yang nak pergi je, boleh je. Tak mustahil lah. Tak mustahil, boleh. Walaupun adalah juga sekali waktu kat Disney tu, kita orang hampir terhilang Azra. Sebab tengah bercakap dengan dia ni, Angah tengah cakap dengan dia ni. Tengah cakap dia, okey Azra ni. Tapi keluar je,
Angah pusing nak pandang stroller, nak Ha-ha. ambil stroller. Dengan papa dia pun pusing nak ambil stroller. Rupa-rupa dia selok ke kiri, kita ni belok ke kanan. okey. Tengah bercakap ni. Tak sampai pun 2 minit 3 minit sebenarnya. Tapi time tu Darah nyirap. berdebar. Kena pula. Yelah waktu tu dah bukanlah nak malam tapi nak gelap kan, dia awal sikit gelap kan. Memang kita berdebar juga sebab tempat yang orang tak boleh nak bercakap Malay, English pun tak berapa juga kan. Memang jerit je lah nama anak. Iyalah. Tapi Azhar pun dapat patah balik. Dia tak lama tapi berdebar. Yelah, So kita kena ready lah benda-benda macam tu. Padahal kiranya ada dah kat sebelah ni dan dia pun macam patutnya dah besar lah kan. Taklah besar tapi yelah pada kita orang macam okey lah. Itu pun mungkin ada silap kat kita orang juga ke. Tapi satu benda lah yang untuk kita fikir dan kenangkan balik untuk dengan anak-anak. Sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia. Macam kita pergi Phuket dulu kan. Acu dengan Pak Cu teringin nak pergi pantai. Tapi Atif tantrum. Dia memang tak nak pergi pantai. Jadi waktu tu cuba paksa dia. Masa tu kan Acu cuba paksa dia tolak atas stroller, ingat dah kita jalan kaki tu, dan dia terjun daripada stroller sebab dia tak nak. Jadi waktu tu kita orang okey tak apa, kita orang mengalah. Betul. Dan taklah pergi pantai. Acu waktu pergi naik kuda adik tu dia ada kan? Dia ada. Dia naik waktu tu. Dia memang tak nak pantai. Dia tak nak pantai waktu tu. Dia tak nak pantai, dia kan mesti kat rumah je lah. Betul. Inilah Jadi, contohnya kena fleksibel. Lah, betul kena fleksibel dengan betul. orang. Nak kata, yelah, ada orang kata, Allah tak bestnya tak pergi pantai kat Phuket. Yes, at one point, one view. Tapi sebenarnya itulah kenangan dia. Itulah kenangannya. InsyaAllah ada rezeki nanti lah. Ada rezeki. Kita repeat part lain lah pula. Tak nak Phuket dah. Pergi dah part lain pula. Pergi part lain lah pula. InsyaAllah. Okay, apa yang Angah boleh share lah kan, manfaatnya lah. Tak tahu nak kata manfaat ke apa. Yes, just go for it. Enjoy your life. Pergi je. Kalau rasa suka nak try, pergi je. Dan mungkinlah ini adalah minat Angah kan. So Angah memang sangat suka untuk orang pergi. Jangan rasa takut-takut untuk try something new. Sebab bila anak tengok mak ni macam tak berani nak explore kan, dan diorang pun akan ada tendency untuk macam tu. Pada kita nampak benda kecil je, tak nak try makanan ke apa benda ke. Yelah macam kita nampak anak kita, kenapalah tak nak try ambil makan sayur ni ke, tak nak try ambil makan ni. Dah mak dia pun sama. Macam tu kan. So kita cuba je lah keluar sikit daripada rutin harian untuk spend masa dengan keluarga. Tapi dengan perancangan lah kan untuk dengan anak-anak kecil ni. Dan enjoy your life with your family. So rasa itu sahajalah kot untuk kali ni. Okay, jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.